Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Dini Yap, merupakan Kementerian Luar Negara. Ini menitik beratkan tentang topik hari ini adalah alam sekitar. Para hadirin sekalian, alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi, atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora atau fauna. Akan tetapi alam sekitar juga dijadikan tempat yang tidak bagus untuk manusia, terutama pencemaran alam sekitar. Saya ingin menitikberatkan maksud pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang menotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di permukaan bumi ini. Di era ini, era pemodenan menderaskan lagi pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan begitu pesat untuk meningkatkan taraf pembangunan negara. Jadi, saya ingin memberitahu punca pencemaran alam sekitar yang perlu kita menitikberatkan. Punca yang pertama alam sekitar adalah disebabkan tanah manusia sendiri. Pada kebiasaannya, manusia seringkali melakukan pencemaran alam sekitar dalam sedar ataupun tidak, seperti udara, air, tanah, bumi atau radiasi. Kesan terhadap alam sekitar sudah pun disebarkan melalui media massa. Namun kita, sebahagian daripada masyarakat kita, tidak mencintai atau memandang. Punca yang pertama alam sekitar adalah disebabkan tanah manusia sendiri. Pada kebiasaannya, manusia seringkali melakukan pencemaran alam sekitar dalam sedar ataupun tidak, seperti udara, air, tanah, bumi atau radiasi. Kesan terhadap alam sekitar sudah pun disebarkan melalui media massa. Namun kita, sebahagian daripada masyarakat kita, tidak mencintai atau memandang berat tentang alam sekitar. Sangat menitikberatkan. Oleh demikian, pihak berkuasa atau kita semua perlu membuat sesuatu bagi menjaga alam sekitar ini bersama. Kedua, punca pencemaran alam sekitar adalah asap-asap daripada kilang dan kenderaan. Selain itu juga terdapat gas-gas yang beracun seperti karbon monoksida yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan tertutup. Sejenis lagi bahan yang dihasilkan kenderaan bermotor adalah plumbum, iaitu sejenis kimia yang sangat bahaya hingga menyebabkan kerosakan otak, terutama kanak-kanak. Selain itu, manusia juga menerima udara yang tidak segar untuk menarik nafas ini. Ini menimbulkan ketidakselesaan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan seharian. Dan ini jelaslah bahawa pencemaran udara dilakukan segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab, amat memberi kesan kepada terhadap seluruh masyarakat. Air juga merupakan komponen utama bagi kehidupan kita. Akan tetapi, ada segelintir daripada masyarakat kita yang membuta tuli, membuang sisa-sisa toksik, sampah. Apabila pencemaran ini dilakukan terhadap sungai tersebut, airnya akan bertukar warna menjadi coklat ataupun merah. Pelanggaran ini mengakibatkan organisma laut terhapus, iaitu menurunkan habitat laut. Hal ini kerana pencemaran ini menjejaskan tumbuh besaran dan kesuburan plankton yang boleh menurunkan pembiakan makanan laut. Selain itu, habitat burung juga akan terancam. Sebagai persatuan bangsa-bangsa bersatu, perlu memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah ini. Akhir sekali,
pencemaran radiasi adalah satu sel elektronik seperti bateri, komputer, kalkulator, bahan kimia telah diolah dan sebagainya. Pencemaran radiasi adalah disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Pencemaran radioaktif seperti nuklear adalah membahaya dalam kehidupan sekeliling seperti radiasi alfa, beta, gamma. Ini kerana pencemaran radiasi tersebut boleh menyebabkan sel-sel dalam badan rosak. Terdapat pelbagai kesan terhadap masyarakat, iaitu mengalami pening kepala, badan menurun, kelainan berat badan menurun, hilang selera makan, peningkatan denyutan nadi atau jantung dan sebagainya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, bumi adalah salah satu yang boleh menghidupkan ekosistem dan organisma secara bebas. Kita seharusnya menjaga alam kurniaan Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Sepatutnya kita melahirkan sifat keprihatinan kita terhadap alam sekitar dengan mencintainya dan rasa hormat atas sumbangan yang diberikan. Menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar, ini sudah cukup menandakan kita bersyukur dengan kurniaan yang diberikan kepada kita. Para hadirin sekalian, kita bermesyuarat Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu menitik beratkan tentang alam sekitar agar tidak berlakunya pencemaran yang boleh menjejaskan kehidupan manusia, dan kita perlu melindungi alam sekitar dari menggunakan cara apa-apa pun bagi memastikan generasi yang akan datang dapat meneruskan kita punya perjuangan. Sekian, terima kasih.